Bab ke-19, apabila Islam seseorang tidak sebenar dan Islamnya hanya pada ikutan zahir sahaja atau kerana takut dibunuh, maka Allah telah pun berfirman, bermaksud kata orang-orang Arab, orang-orang Arab pedalaman, kami telah beriman. Katakanlah, hai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakan, kami telah masuk Islam. Katakan sahaja, kami telah masuk Islam. Kalau Islam seseorang itu sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah ialah Islam. Abu Yaman meriwayatkan kepada kami, katanya Syuaib memberitahu kami, diambilnya cerita ini dari Az-Zuhri. Beliau berkata, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas memberitahu kepada saya dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada sekumpulan orang, yakni sesuatu pemberian. Ketika itu Sa'ad sedang duduk di situ, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada seorang lelaki yang mana dialah yang paling aku senangi di antara mereka. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tinggalkan si fulan? Demi Allah, aku percaya dia mukmin. Maka Nabi SAW bersabda, atau Muslim, yakni mengapa kamu tidak katakan Muslim saja? Aku diam sejenak. Pengetahuanku tentang orang itu menguasaiku kembali. Lalu aku bertanya pula, mengapa engkau tinggalkan si fulan? Demi Allah, aku benar-benar percaya dia mukmin. Maka Nabi SAW bersabda, atau Muslim, yakni mengapa kamu tidak katakan Muslim saja? Aku diam pula sejenak. Namun pengetahuanku tentang orang itu menguasaiku lagi. Lalu aku kembali mengulangi kata-kata itu, dan Rasulullah SAW juga mengulangi kata-katanya. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku memberikan sesuatu kepada seseorang, padahal ada orang lain yang lebih ku senangi, kerana takut Allah akan menghumbannya ke dalam neraka. Yunus, Salih, Ma'mar dan anak saudara Az-Zuhri juga telah meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri. Bab ifsya'if salam minal Islam. Bab ke-20, menyebar luaskan salam adalah sebahagian daripada Islam, yakni ajaran Islam. Ammar berkata, 3 perkara. Sesiapa yang dapat mengumpulkan ketiga-tiga perkara itu, berarti dia telah mengumpulkan iman. Yaitu, pertama, berlaku adil terhadap dirimu sendiri, atau menginsafi dirimu sendiri. Kedua, menyebar luaskan salam ke seluruh alam. Dan ketiga, berbelanja di jalan Allah meskipun dalam kesempitan. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abil Khair, dari Abdullah bin Amr, bahawa ada seorang lelaki bertanya Rasulullah SAW, katanya, apakah ajaran Islam yang paling baik? Nabi SAW bersabda, memberi makanan dan memberi salam, sama ada kepada orang yang engkau kenal, telah kenal atau belum, yakni kepada semua orang. Kita tengok 2 bab ni. Babun idza lam yakun al-Islam 'ala al-haqiqah wa kana 'ala al-istislam. Situ. Jadi di sini seperti lepas-lepas jugalah, tajuk Bukhari ni dia penting dan mustahak difahami. Inilah yang menjadi keistimewaan dalam Sahih Bukhari ini berbanding kitab-kitab lain, iaitu kerana tajuk dia. Tajuk ni maksudnya, sebelum sebut haddathana itulah, sebelum sebut hadis itu, dia sebut tajuk. Sebelum haddathana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib dan seterusnya tu.
Sebelum pada itu, babun idza lam yakunil Islam 'ala al-haqiqah, sampai kepada inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Itu tajuk belaka lah tu. Itu berkenaan dengan tajuk. Tujuan Imam Bukhari buat mari hak ni, dia nak menjelaskan kepada kita kemungkinan timbul kekeliruan, ataupun kalau orang tanya lah, kalau orang tanya, terutamanya selama ni dia duduk tekan tu, dia duduk serang puak-puak Murji'ah. Katakanlah kalau puak-puak Murji'ah tu tanya begini, sesoalannya sebelum pada ni nampaknya Imam Bukhari menyamakan iman, Islam, din, haqullah. Iman, Islam, haqullah, serupa lah, sama saja. Dalam bab-bab yang lalu boleh katakan lagu tu semualah. Dia cuba membuktikan hak kata din tu iman, bukan din tu benda luar. Islam tu iman juga. Iman dengan makna Islam serupa. Baiklah, kalaulah puak-puak Murji'ah tu tanya, dan dia kata hak kita, hak betulnya kita kata iman tu lain, Islam tu hak luar tu lain. Buktinya cuba tengok sini. Tuhan pun kata lain. Belah mana kamu kata sama tu, iman dengan Islam hak tu lah. Ni, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakan, kamu belum beriman, tetapi kamu katakan Islam. Kami telah Islam. Maknanya Islam tu, tapi iman tak ada lagi. Ini menunjukkan iman dengan Islam tu lain-lain. Nampak perbezaan. Kalau orang kata gitu, lagu mana kita? Sedangkan selama ni kita duduk kata iman dengan Islam ni hak tullah, tak ada beza. Sini Tuhan sendiri kata ni. Apa makna? Itu dia cuba timbulkan kemusykilan. Tujuannya mengajar kita, kalau orang mari hujah macam ni, kita nak kata macam mana? Sebab zahirnya nampak gitu. Sebab itulah puak-puak Murji'ah kata, kalau ada iman sudah memadai dah. Islam tu suku, benda suku pula. Suku, iman suku, Islam suku. Kalau ada iman hak dalam hati tu, baru jadi. Dia kata, dah hak tu lah, cukup dah hak tu. Tak ada amalan ke apa pun tak apa. Dia kata, dan Islam tu benda lain, benda lain. Kalau orang kata gitu, lagu mana? Di sinilah Imam Bukhari nak menjawab persoalan itu. Macam-macam cara dia buat ni. Tukuk ni, akhir sekali kesimpulannya, Islam dengan iman tu serupa hak tu lah, tak dapat dipisahkan. Orang panggil hubungan di antara Islam dengan iman itu adalah hubungan lazim, malzum. Lazim, malzum. Yang ni mesti. Hak ni tak boleh tak ada ni, hak ni tak boleh tak ada ni. Begitu. Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni, dia kata idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqah. Jika Islam itu tidak sebenar, dan ia hanya Islam itu pada ikutan zahir sahaja, atau kerana takut dibunuh. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Ni, orang Arab tu berkata, amanna, kami telah beriman. Katakan, kamu belum lagi beriman, tetapi kamu katakan kami telah Islam. Yang ni pada zahir. Pada zahir. Hak Islam pada zahir ni, Islam kerana ikut zahir saja, pada zahir saja, ataupun kerana takut dibunuh, ataupun kerana takut benda-benda lain lagi, itu bukan Islam sebenar. Hak dalam ayat ni kata, kamu katalah kami telah Islam, Islam pada zahir, bukan Islam sebenar. Kalau Islam sebenar, dia tidak bercanggah dengan beriman tu. Kalau orang tu beriman, dia boleh kata dia Islam. Kalau Islam, dia boleh kata dia beriman. Kalau Islam yang sebenar tidak bercanggah dengan iman. Tapi kalau Islam pada zahir saja, itu bercanggah dengan iman. Misalnya Islam orang munafik, Islam juga pada zahirnya, tetapi adakah Islam itu diterima? Tak ada. Sebab apa? Dia bercanggah dengan iman. Dia tak ada iman. Kalau Islam sengerti, dia ada iman. Kalau iman sengerti, dia ada Islam amalan zahir ni. Tidak kata puak-puak Murji'ah kata iman ada dalam zahir ni, tak perlu ada apa-apa, amalan tak perlu ada. Tak boleh. Kalau Islam sengerti, dia mesti kena ada iman.